Mesti pening. Dihadiahkan ke dihadiahi. Kita dengar dijatuhkan. Kita juga dengar dijatuhi. Ini yang buat pening. Ini semua merupakan imbuhan-imbuhan yang sebenarnya kita perlu faham. Kita akan ikuti terus dengan cara yang lebih santai lah. InsyaAllah. Jangan malu menjadi orang Melayu. Jangan malu menjadi Melayu, usahlah kaku, ikutlah aku. Bahasa ibunda, bahasa kita, jangan dilupa siapa kita. Orang Melayu harus bangga, bahasa kebangsaan kita yang punya. Majulah Singapura, tambah kosakata, bahasa yang indah dijaga oleh orang kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke rancangan Cintai Bahasa Melayu. Tak sangka dah pun ke bahagian yang kelima. Terima kasih kerana sudi menyokong, menyaksikan. Mungkin anda di antara orang yang minat dengan bahasa Melayu ni, walaupun anda bukan seorang murid, anda bukan seorang guru, ataupun anda setakat nak tahu, ya macam pernah dengar, tapi salah ya. Kita nak tahulah bagaimana kita boleh mudah untuk buka kamus, mencari sendiri makna-makna dan sebagainya. Tapi susahnya, bila kita dah biasa dengar dan kita mungkin mengatakan itu satu benda yang kita boleh terima. Tapi ketahuilah, topik hari ini mungkin berat, tapi saya akan mudahkan. Saya tidak akan bunyinya seperti duduk dalam bilik darjah, seperti akademik dan sebagainya. Mungkin kata kerja transitif. Kita bunyi dia macam besar sangat. Tak perlu risau. Ataupun kita dengar mana satu subjek, mana predikat, mana objek. Objek CP pula tu ada perbezaan lagi. Ada objek tepat. Lepas tu kita jadi keliru. Dan ini membuat kita mungkin berjauhan sedikit dengan bahasa Melayu. Tapi tak perlu risau, saya ajak sama-sama berfikir tentang satu perkataan mungkin. Kita ada kotak. Kotak itu kita mengisinya dengan surat khabar contoh. Kita akan kata kotak itu dipenuhi dengan surat khabar. Ataupun kita kata kotak itu dipenuhkan dengan surat khabar. Jadi sebelum kita bingung dan keliru ni, kita akan beri contoh lagi lah. Sebentar nanti kita akan lihat mana objek ataupun apa dan siapa. Yang kita tekankan sekali lagi, dalam imbuhan-imbuhan yang kita sangkakan tak penting, dia akan merubah segala makna. Kata dasar yang sebenarnya mungkin tidur, kata kerja transitif, ataupun saya mudahkan, dia akan berubah. Iaitu maknanya seperti saya menidurkan anak saya. Dengan saya meniduri. Begitu lain ya. Kalau saya meniduri, bunyinya salah. Lihat betapa pentingnya untuk kita tekankan penggunaan imbuhan yang sesuai. Langsung kita pergi ke contoh pertama. Agak-agak kita boleh tak jawab sama ada betul atau salah. Siti dihadiahkan seutas gelang emas. Betul atau salah? Siti dihadiahi seutas gelang emas. Betul. Dah mula keliru, saya faham. Kita lihat contoh yang kedua. Gelang emas itu dihadiahi kepada Siti. Salah. Gelang emas itu dihadiahkan kepada Siti. Lihat contoh awal tadi. Keliru mungkin. Tak perlu risau. Gelang emas itu kita faham dia merupakan benda. Objek. Siti orangnya. Siapa yang kasih? Itu nanti. Tapi kalau dikatakan gelang emas itu merupakan gelang emas adalah bendanya dan dihadiahkan kepada Siti. Dah nampak dah? Dah nampak? Kita akan lihat contoh seterusnya. Siapa yang kasih pula? Sekarang kita ada siapa, kita ada apa dan juga tentunya siapa yang menerimanya. Ibu menghadiahkan Fairuz sebuah jam tangan. Salah. Ibu menghadiahi Fairuz sebuah jam tangan. Lihat, ada ibu yang memberi. Siapa yang menerima? Fairuz yang menerima. Sebuah jam tangan. Mungkin dah nampak sedikit siapa yang memberi, siapa yang menerima dan tentunya apa
yang diberi ataupun apa yang diterimanya. Jadi kita tahu kalau nak sebut tentang subjek predikat ataupun kita nak cakap objek tepat, objek CP-nya mungkin mengelirukan. Jadi kita akan teruskan dengan cara ini. Anda mungkin dapat lihat semakin banyak kita dengar dan kita lihat contoh-contoh betul, kita dapat membezakan mana yang betul, mana yang salah. Kalau kita setiap kali mendengar yang salah, kita akan sangkakan yang salah itu betul. Kita akan lanjutkan. Jam tangan itu dihadiahi kepada virus oleh ibu. Salah. Jam tangan itu dihadiahkan kepada virus oleh ibu. Pelik pula. Jam tangan itu dihadiahkan kepada virus oleh ibu. Kita dapat lihat objek ataupun benda diberi kepada siapa? Kepada virus. Oleh siapa? Oleh ibu. Jadi kita ada benda, kita ada penerima dan yang memberi. Jadi kita lihat seterusnya. Hakim menjatuhkan pesalah itu hukuman penjara selama setahun. Salah. Hakim menjatuhi pesalah itu hukuman penjara selama setahun. Betul. Ada orang yang menerimanya, itu pesalah. Hakim yang memberi. Dan hukuman penjara adalah benda yang kita maksudkan. Kita lihat contoh ayat ni, kita rombak bagaimana. Hakim menjatuhi hukuman penjara selama setahun kepada pesalah itu. Salah. Hakim menjatuhkan hukuman penjara selama setahun kepada pesalah itu. Betul. Anda bayangkan kalau kita kata doktor menjalani pembedahan dan doktor menjalankan pembedahan. Siapa yang kena bedah ni? Kita teruskan dengan contoh seterusnya. Pesalah itu dijatuhkan hukuman penjara selama setahun oleh hakim. Salah. Pesalah itu dijatuhi hukuman penjara selama setahun oleh hakim. Betul. Kita lihat contoh doa yang biasa kita sebut. Semoga Allah mencucuri rahmatnya kepada Allahyarham. Salah. Semoga Allah mencucurkan rahmatnya kepada Allahyarham. Betul. Kita rombak balik ayat tu. Doa tu kita gantikan dengan seterusnya. Semoga Allah mencucurkan Allahyarham dengan rahmatnya. Salah. Semoga Allah mencucuri Allahyarham dengan rahmatnya. Betul. Kita lihat contoh doa, kita rombak kembali bagaimana kita boleh ubah ayat itu dan kita harus gantikan iaitu kata kerja transitif ini dengan yang lebih betul lagi. Semoga Allahyarham dicucurkan rahmat Allah ke atasnya. Salah. Semoga Allahyarham dicucuri rahmat Allah ke atasnya. Betul. Sekian saja, terima kasih kerana sudi menonton sehingga ke penghujungnya. Dah bahagian yang kelima ni, seandainya anda baru menyaksikan buat pertama kali ni, anda boleh rujuk juga video-video yang awal yang disampaikan kenapa diadakan Cintai Bahasa Melayu. Rancangan ini bukan saja sekadar bulan bahasa, bukan saja sekadar untuk mengadakan bahan, tetapi meninggalkan bahan iaitu buat kita berfikir kenapa bahasa Melayu itu begitu penting untuk penggunaan seharian kita dan bagaimana untuk bercakap dengan lancar, dengan yakin dan memastikan kita menggunakan perkataan yang tepat, buat rujukan yang lebih jitu iaitu melihat di kamus bukan melalui saluran-saluran lain tapi ada satu rujukan yang kita sama-sama membakukan. Kita setuju begini ejaannya, begini sebutannya dan sama-sama kita akan minat dengan bahasa ini. InsyaAllah saya yakin bahasa Melayu akan terus diperjuangkan dan kita akan terus bertutur, bercakap dan kita tidak malu menjadi orang Melayu. InsyaAllah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan malu menjadi Melayu, usahlah kaku, ikutlah aku. Bahasa ibunda, bahasa kita, jangan dilupa siapa kita. Orang Melayu harus bangga, bahasa kebangsaan kita yang punya. Majulah Singapura, tambah kosakata, bahasa yang indah dijaga.